Okay, so Assalamualaikum semua So kita jumpa lagi untuk kelas kita yang seterusnya. Okay, so hari ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai kertas model PT3. So hari ni kita masuk soalan 8. So soalan 8 ni juga, kalau saya rasa awak dah tengok soalan yang saya bagi awal ke awak tu 2 hari 3 hari lepas. Soalan 8 ini berkaitan dengan bab 8 dalam buku teks awak buku teks sains tingkatan 2 KSSM. Okey, so bab 8 ni dia menceritakan pasal daya Okey, saya cerita dulu mukadimah sikit. Dia menceritakan kepada awak mengenai daya. Okey, so apa ini daya Apa itu daya? So daya ni adalah apa saja daya ni kita boleh tafsirkan tarikan. Tarikan ataupun tolakan. Tarikan atau tolakan. Yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, ini daya ni. Maknanya apa saja yang awak kenakan sama ada awak tarik ataupun awak tolak. Katakan ada satu kotak atas meja, awak tolak kotak tu ataupun awak tarik kotak tu. So awak sudah kenakan daya kepada objek tersebut. So dalam kehidupan harian awak ni, benda ni sering berlaku. Tolakan dan tarikan ni sentiasa berlaku. Contoh macam awak nak buka apa? Macam awak nak buka tin susu tu. Awak guna yang pembuka tu kan. So itu adalah daya tolakan dan daya tarikan. Contoh awak sepak bola Maknanya bila kaki awak kena saja pada bola tersebut, maknanya awak telah memberi satu daya tolakan kepada bola tersebut. So itu adalah daya. Daya ni awak tak nampak, tapi awak boleh lihat kesan daya tersebut. Okey. So daya ni bila sebut daya, dia ada unit dia. Daya ni dia ada unit dia. So unit bagi daya adalah Newton. Daya adalah Newton ataupun simbol dia adalah N. So kenapa kita panggil di Newton? Kenapa kita gunakan unit dia Newton sempena seorang saintis ahli saintis yang diberi nama sebagai Sir Isaac Newton. Maka Sir Isaac Newton inilah yang menjumpai pasal daya tarikan graviti ataupun kesan tarikan graviti ke atas sesuatu objek. So tarikan graviti itu juga kita katakan sebagai satu daya. Kita ada banyak jenis daya So antara jenis daya ni, pertama kita ada daya geseran kita ada daya geseran, kita ada yang saya sebut tadi graviti. Okey, kita sebut tadi ada gaya normal daya normal. Kita sebut juga kita ada daya apungan. Ini contoh-contoh daya lagi kita ada lagi satu elastik. Elastik 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh-contoh daya Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, yang graviti tadi dia berkait rapat, satu lagi dia berkait rapat dengan berat. Okey, berkait rapat dengan berat. So ini adalah jenis-jenis daya. Ini awak dah belajar semua saya refresh balik So daya graviti contohnya adalah daya graviti adalah tarikan. Tarikan terhadap satu objek ke mana? Ke pusat bumi contohnya. Daya normal, daya di mana satu objek tu dia duduk di atas sesuatu benda yang di mana kita kata dia tarik benda tu, dia melawan daya tarikan graviti tadi. Di mana dia duduk atas meja contohnya. Dia duduk di situ, dia tidak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Kerana ada satu daya normal. Situ maksudnya. Okey, kemudian apungan daya apungan ni biasanya melibatkan cecair maknanya bila ada kapal atas air tadi. So bagaimana kapal tadi boleh terapung di atas air? Kerana ada satu daya yang menolak kapal tadi naik ke atas. Okey, ada satu daya yang melawan yang menolak kapal tadi naik ke atas, duduk di atas permukaan air. Maka kapal tadi akan terapung. So daya elastik dalam macam getah tadi, bila awak tarik
Yang daya regangan tadi bila awak tarik, maka dalam getah tadi ada daya elastik. So berat ini adalah kesan daya tarikan graviti. Berat ini dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. So ini jenis-jenis daya. Saya cerita dulu daya-daya ni. Okey. Dan daya ini kita panggil sebagai kuantiti vektor. Kita panggil dia sebagai kuantiti vektor. Kuantiti vektor. Kenapa kita panggil kuantiti vektor? Kerana dia ada arah. Dan dia ada magnitude. Okey, magnitude. Dia ada magnitude. Dia mesti ada arah. Contohnya jatuh ke mana? Ke bawah. Tolak naik ke mana? Ke atas. Dia mesti sentiasa ada arah. So kalau kata awak nak awak ada paku, contohnya awak ada penukul, katakan ini penukul apa, kuku kambing itu kan. Ini patutnya ada tanduk kat belakang tu, dan awak nak tarik paku keluar. Katakan ini meja, awak nak tarik paku tu keluar. So bila awak nak tarik paku tu keluar, dia mesti ada arah mana awak nak tarik. Awak tarik ke sini ke, awak tolak ke sana ke. Okey, so dia mesti ada arah. So itu. Okey, itu masuk arah ke mana dia nak pergi. Contohnya utara, selatan, timur, barat, kiri, kanan, atas, bawah. Itu arah dia. Dan magnitude ni apa? Magnitude ni adalah nilai kuantiti yang boleh diukur. So maknanya bila awak tarik tadi, berapa banyak tenaga ataupun berapa banyak daya yang awak perlu gunakan untuk membolehkan paku tu tercabut. Okey, itu magnitude. Magnitude ni adalah nilai yang boleh diukur. Nilai yang boleh diukur. Maksudnya kalau kata kita ambil kita ambil satu objek, kita gantung atas neraca spring contohnya. Okey, dan bila kita letak objek tadi pada neraca spring, objek tadi akan ditarik ke pusat bumi, iaitu dia sudah mempunyai daya tarikan graviti bertindak ke atas objek tadi. So kita dapat ke mana arah dia? Ke pusat bumi. Okey, contohnya berapa bacaan dia? Kita tengok dekat neraca spring tadi, katakan 10 Newton. So 10 Newton itu adalah magnitude. Apa saja bacaan, apa saja nilai. Maknanya magnitude ni adalah kuantiti ataupun nilai yang boleh dibaca. So itu kita masukkan sebagai kuantiti vektor. Dia mesti ada dua benda ni. Dia mesti ada arah dan dia mesti ada magnitude. Okey, so itu little bit about daya. Mukadimah lah kita kata mengenai daya. So balik pada soalan nombor 8 kita. So kalau awak tengok gambar rajah macam ni, kalau dia bagi awak tayar, kalau dia bagi awak nampak tak tayar ni? Okey, dekat sini kalau gambar asal ni, saya tak perasan Kalau tengok gambar asal ni, dia ada bunga, dia menunjukkan bunga. Saya tengok soalan dia. Dia ada bunga pada tayar basikal tersebut. Okey. So dia ada bunga pada tayar basikal tersebut. Okey, saya baca dulu soalan dia. So rajah 8.1 menunjukkan dua buah basikal. Dua buah basikal P dan basikal Q. So dia tunjuk kat tayar ni, dia besarkan bahagian tayar ni. So sebenarnya dia ada bunga dekat sini ni. Mungkin tak nampak Okey, bunga dia macam ni. Ni bunga dia. Bunga pada tayar tersebut. Dia ada dua perbezaan bunga. Satu bunga macam ni. Okey, satu bunga yang kecil-kecil macam ni. Okey, pada tayar ni, dan satu lagi pada tayar ni bunga dia besar-besar, 4 segi besar-besar. Okey, 4 segi besar-besar macam ni lebih kurang, dan tepi ni pada lagi bunga bunga kecil-kecil gitu. Okey, ini gambar yang saya ada dalam buku saya lah So kedudukan bunga itu berbeza. So dia tak tanya awak pasal bunga ni lagi dia cuma tanya berikan takrif. Takrifkan daya geseran. Takrifkan ni apa maksud takrifkan? Takrif ni maksudkan awak memberi maksud. Definasi. Maknanya takrifkan ni maksudnya definasi. Definasi. Apa yang dimaksudkan dengan daya geseran? So apa yang awak faham dengan daya geseran? Itu maksud dia. So ada tak siapa-siapa yang nak jawab soalan ni? Nak baca boleh ke jawapan? Baca je lah, tak apa. Boleh. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey, betul lah tu Alisha. So daya geseran ni adalah daya yang bertindak. Okey, senang, dia mesti ada dua benda. Dia mesti ada dua benda. Pertama, dia mesti ada dua permukaan yang bersentuhan. Dan yang kedua, arah dia.
Okey. So kalau katakan contoh saya ada kotak. Okey, saya ada kotak dan kotak ni duduk atas permukaan. Tak kira lah kata contoh duduk atas meja. Ini maksud dia. Okey, so dia ada dua permukaan yang bersentuhan. Permukaan mana? Permukaan kotak satu, permukaan kotak satu dan satu lagi permukaan meja. Ini dua permukaan yang bersentuhan dan dia mesti berbeza arah. Maknanya kalau kotak ni bergerak ke sana, permukaan meja bergerak ke sana. Bila wujud dua gerakan yang bertentangan arah ini, barulah wujudnya daya geseran tadi. Kalau kata saya ada kotak duduk atas meja macam ni, contoh tangan saya lah macam ni. Selagi tangan saya tak bergerak ni, maknanya tidak ada daya di situ. Sebab awak tengok definisi daya, tolakan dan tarikan. Bila tangan saya mula bergerak. Bila tangan saya mula bergerak saja, kerana apa? Kerana ada dua arah. Satu, tangan kiri saya bergerak ke atas, tangan kanan saya bergerak ke bawah. Bila ada gerakan ini saja, bermaksud sudah ada tolakan ataupun tarikan. Jadi dua permukaan yang berbeza ataupun dua permukaan, arah permukaan yang berbeza, gerakan dia tu berbeza. So jawapan Alisha tu betul. Cuma saya nak terangkan awak, daya geseran dia tak akan wujud selagi benda itu tidak bergerak. Boleh? So Alisha jawab tadi samalah macam saya betul lah tu, boleh diterima lah. Daya geseran adalah daya apabila dua permukaan bergerak pada arah yang bertentangan. Pada arah yang bertentangan, bersentuhan antara dua permukaan. Antara dua permukaan ataupun bersentuhan antara satu sama lain. Boleh juga antara satu sama lain. So B1. Nyatakan bagaimana daya, dia cerita daya geseran lagi. Nyatakan bagaimana daya geseran bertindak ke atas sebuah tayar basikal yang sedang bergerak. Dia nak dua keadaan, bergerak dan kemudian menghentikan gerakannya. So mana jawapan awak kena cerita bagaimana benda tu bergerak. Bagaimana kesan daya tadi boleh menyebabkan satu objek itu bergerak. Dan bagaimana kesan daya geseran tadi yang boleh menghentikan gerakan objek tadi. So awak tengok di sini ada dua markah. Sebab daya geseran ni dia ada kesan dia, dia ada kesan yang baik, dia ada kesan yang baik dan kesan yang kesan yang buruk. Maksudnya kesan daya tarikan kesan daya geseran ni. Sebab daya tak boleh nampak. Saya sebut kat awak tadi, daya tak boleh nampak. Awak tak boleh nampak daya, tetapi awak boleh lihat kesan dia. Ni ini dia panggil kesan daya ni. Ni dia panggil sebagai kesan daya. Kesan daya. Kesan daya. Kesan dia. Apa hasil dia? Apa akibat dia ada daya tadi? So daya ni dia ada tiga. Dia ada tiga kesan daya. Pertama, dia boleh ubah. Dia boleh ubah bentuk. Ini kesan daya. Contohnya, contoh saya ada kertas ni, macam saya ada kertas ni, saya boleh keromotkan kertas saya ni, so dia berubah bentuk daripada 4 segi dia jadi keromot tadi. Itu masuk ubah bentuk. Kemudian daya juga boleh ubah saiz. Dia boleh ubah saiz sesuatu objek. Makna daripada objek tu besar, kita penyekkan dia jadi kecil. Itu masuk ubah. Itu kesan daya tadi. Dan satu lagi, daya dia boleh ubah gerakan. Ubah arah gerakan. Maknanya kalau kereta tengah berjalan laju, tiba-tiba ada kereta lain langgar daripada sini. So daya yang dikenakan tadi menyebabkan kereta tadi berubah arah gerakan. Ataupun awak baling bola kena dinding. Awak baling bola kena dinding. Bola tadi telah diberi satu daya.
So bila dia bergerak kena dinding, dia pusing balik ke belakang. Maknanya kalau kata gini, katakan ini dinding, awak baling bola, bola kena dinding. So dia akan dipantulkan ke sini, dipantul ke arah ni. So bila pantulan inilah kita katakan ubah arah gerakan. Daya tadi telah mengubah arah gerakan. Itu contoh, itu maksud dia. So itu kesan dia. So untuk daya geseran ni pun dia ada kesan dia. Yang pertama, dia beri kebaikan. Daya geseran ni memberi kebaikan. Kebaikan dia akan menghalang awak daripada tergelincir. Contoh tapak tangan awak ni. Satu lagi contoh, tapak tangan kita ni. Kenapa Allah buat ada cap jari, ada garis-garisan ni semua ni? Kenapa? Sebab dia nak wujudkan daya geseran. Ya ke cikgu? Ya. Daya geseran ni dengan apa? Dengan contoh, contoh saya sekarang ni, saya pegang cawan saya ni. Bila saya pegang cawan, daya geseran antara dua permukaan ni, antara permukaan tangan saya dengan mak saya ni, dengan cawan saya. Cikgu, dia tak bergerak, betul tak bergerak, tapi dia ada daya tahan graviti dan nak tarik dia ke bawah ni. Ada satu daya yang bertindak sekarang ni, tarik dia ke bawah. Tetapi oleh kerana wujudnya daya geseran yang cukup, daya geseran yang cukup menyebabkan gelas ini ataupun mak ni tidak jatuh. So itu kebaikan daya geseran. Tapi keburukan dia ada juga. Ni kalau kebaikan dia, saya tulis kebaikan dulu. Kebaikan dia, pertama, dia halang tergelincir. Dia tidak bagi awak tergelincir. Itu kebaikan dia. Kedua, awak boleh pegang sesuatu objek. Mana objek tadi tidak jatuh. Itu antara kebaikan dia. Tapi dia ada keburukan dia juga. Keburukan dia, dia akan jadikan objek haus. Haus. Tahu tak haus? Haus bukan dahaga nak minum air tu. Jadi permukaan tadi jadi makin licin. Makin licin. Macam tapak kasut awak contohnya. Macam tapak kasut awak. So bila awak banyak guna kasut ataupun banyak geseran, tapak kasut tadi akan haus. Jadi botak lah, senang cakap, tak ada bunga. Jadi kalau berjalan boleh tergelincir. Itu. Satu lagi, dia menghasilkan haba. Dia menghasilkan haba. Ini keburukan. Keburukan ni, haba ni boleh jadi kebaikan. Haba ni boleh jadi keburukan. Kalau kebaikan, geseran tadi dia boleh menghasilkan haba. So kalau kata awak nak nyalakan api ke apa ke, so itu memberi kebaikan. Tapi kalau dalam enjin, haba ni kita tak nak. Kalau boleh kita tak nak haba. Sebab tenaga tadi yang sepatutnya kita bagikan tenaga kinetik, mana tenaga kimia kita ubah kepada kinetik supaya kereta kita boleh bergerak dengan lebih laju. Tetapi sebahagian tenaga tadi telah ditukarkan kepada tenaga haba. So bila tukar kepada tenaga haba, kita tak menggunakan sepenuhnya tenaga yang dihasilkan. Jadi dia boleh menyebabkan kereta kita jadi kurang efisien. So balik pada soalan, bagaimana daya geseran bertindak ke atas sebuah tayar yang sedang bergerak, kemudian menghentikan dia. So dua markah. So pertama, kita kena cerita bagaimana daya geseran boleh menggerakkan sesuatu objek. Yang kedua, kita kena ceritakan bagaimana daya geseran menghentikan. Bagaimana daya geseran tadi menghentikan gerakan dia. Permukaan tayar, daya geseran ada dua. Pertama, antara apa? Antara tayar. Dengan apa? Dengan jalan raya. Yang menyebabkan basikal tadi boleh bergerak tanpa tergelincir. So bagaimana pula nak berhenti? Bila nak berhenti, daya geseran mana yang menyebabkan dia berhenti pula? So daya geseran antara apa? Antara tayar. Tayar juga dengan siapa? Dengan brake. Akan menghentikan menghentikan gerakan. Gerakan basikal. Basikal yang manakah sesuai untuk mendaki bukit? Ada beza, betul tak? Biasanya permukaan jalan raya ni dia cantik, dia berturap. Dia kasar juga tapi dia berturap. Tapi kalau awak masuk ke trek bukit ataupun mountain awak pakai basikal mountain bike tu, awak panggil mountain bike tu. Tayar mountain bike ini biasanya bunga dia besar-besar, dan petak-petak berbanding dengan tayar basikal yang awak berjalan atas jalan raya. So
Basikal P dengan basikal Q. Okey, awak tengok bunga dia Satu bunga kecil-kecil macam ni dan satu lagi bunga besar-besar. Okey, so awak nak panjat bukit, awak perlukan cengkaman yang lebih. Awak perlukan cengkaman yang lebih. So bila awak nak wujudkan daya geseran yang lebih besar, jadi awak perlu permukaan yang lebih orang kata apa? Lebih kasar. Ada dua benda yang dia minta. Pertama, dia tanya basikal mana? Pertama, basikal mana dia tanya awak. Yang kedua, dia suruh awak terangkan kenapa. So satu markah basikal mana, sama ada awak tulis P ataupun Q. Okey, yang kedua, kenapa awak pilih salah satu basikal tadi? Kena bagi tahu macam tu. So saya akan jawab basikal Q. Okey, ini baru satu markah. Okey, kerana basikal Q, okey, ataupun kerana basikal Q, okey, Q mempunyai bunga, bunga. Okey, awak nak jawab yang kasar boleh, yang besar-besar boleh, yang tebal-tebal boleh, tak ada masalah. So saya gunakan yang kasar, kerana basikal Q mempunyai bunga yang kasar, okey, yang mana, okey, akan memberikan, okey, daya geseran yang lebih besar. Okey, itu jawapan dia. Okey, boleh? Sampai sini ada soalan tak? Ada tak Ada. Tak ada Tak ada. So saya teruskan saya teruskan dengan 8C 8C. Yes. Rajah 8.2 menunjukkan simbol jalan raya yang licin. Pernah tengok tak simbol ni So dia kata soalan dia cadangkan satu tindakan. Okey, dia kata cadangkan satu tindakan yang perlu diambil bagi memastikan keselamatan kenderaan yang menggunakan jalan tersebut. Dia nak awak kaitkan, dia nak awak kaitkan antara permukaan. Okey, daya geseran ni dipengaruhi oleh permukaan dia, jenis permukaan. So permukaan ni ada dua jenis, permukaan kasar dan permukaan licin. So semakin kasar permukaan tadi, semakin tinggi daya geseran. Semakin licin permukaan tadi, semakin kurang daya geseran. Berdasarkan rajah 8.2 ni, kita nak daya geseran, kita nak suruh daya geseran tu wujud. Kerana apa? Kerana kita tak nak jalan raya ni jadi licin. Okey, jadi cadangkan satu tindakan yang perlu diambil. Bermaksud kita perlu gunakan jalan raya yang kasar. Maknanya cadangan awak yang pertama, awak perlu bina jalan raya yang mempunyai permukaan yang lebih kasar. Terangkan. So balik kepada daya geseran kita, sama macam jawapan kat atas tadi. So bila permukaan yang kasar, kita jawablah permukaan. Permukaan yang kasar. Kenapa kita nak permukaan kasar? Kerana kita nak meningkatkan daya geseran. Permukaan yang kasar akan meningkatkan meningkatkan daya geseran dan mengurangkan kegelinciran, mengurangkan gelincir ataupun licin. Nampak tak? Dan soalan yang terakhir, soalan terakhir, rajah 8.3 menunjukkan pelbagai kaedah pengangkutan. Pelbagai kaedah pengangkutan. Dia bagi ada 3 pengangkutan dekat sini. Dia bagi awak bas, dia bagi awak kereta api, dan dia bagi awak kapal, boat. So dia kata banding dan bezakan setiap pengangkutan. Dia suruh awak bandingkan dan bezakan setiap pengangkutan pada rajah berdasarkan konsep daya geseran. So berapa markah? 3 markah dekat sini. So maknanya ada 3 kenderaan, betul tak? So awak kena sebut satu cerita pasal bas, satu cerita pasal
kereta api, dan yang satu lagi pasal boat tu. Okey, so apa persamaan dia dekat situ? Apa persamaan dekat ketiga-tiga gambar rajah tadi? Sebab kita bercakap pasal geseran bermaksud tiga-tiga persamaan dia tadi, ketiga-tiga mempunyai geseran. Okey, so kalau awak cerita ni saya bagi ni jawapan yang pertama. Okey, bas mempunyai daya geseran antara tayar dengan jalan raya. Okey, kalau gambar yang kedua, katakan kereta api. Kereta api tu ada tak geseran dia? Okey, dengan landasan kereta api. Awak tulislah kereta api pula. Kereta api mempunyai daya geseran antara tayar dengan landasan. So yang ketiga, kapal. Kapal ada geseran tak? Ada, dia tetap ada geseran dia. Tapi geseran dia dengan apa? Dengan air. Dengan air. Ada tak? Kalau tak ada, saya stop dekat sini. Boleh ke? Tak ada ke? Tak ada, Bella tak ada, Ain pun tak ada. Okey, so yang lain tak ada. So saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang. Doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang. Pelajar apa yang menjadi penyejuk mata kedua ibu bapa awak dan mendapat keberkatan dunia akhirat. Dan insya-Allah berjaya insya-Allah berjaya dunia akhirat juga. Okey. So assalamualaikum. Okey.